Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan puan-puan sekalian, tiada yang berkuasa melainkan Allah. La ilaha illallah maknanya tiada Tuhan melainkan Allah. Literal dia. Maksud dia tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang berkuasa memberi faedah atau bahaya melainkan Allah. Mudarat, manfaat datang dari Allah. Dia tak ada datang dari yang lain daripada Allah. Mudarat, manfaat, hina, mulia, baik, buruk. Ini ulasan, kupasan dari la ilaha illallah. Tiada yang ku cinta melainkan Allah. Tiada yang aku sayang melainkan Allah. Macam itulah. Jadi kalau kita betul-betul tiada yang kita cinta melainkan Allah, kita akan jadi kekasih dia. Kalau kita cinta selain Allah tapi Allah lebih, kita boleh jadi orang beriman, beramal soleh. Kalau kita cinta selain Allah lebih dari Allah, kita musyrik. Macam kita cinta kerja, duit, isteri, anak lebih dari Allah. Orang ni dia tak boleh tahan Allah. Sebab bila dia nak kena buat pilihan mana satu, dia tak tahan Allah. Sebab yang lain dari Allah tu dia cinta lagi. Kalau dia taat pun dia takkan buat untuk suka ke Allah. Dia takkan buat. Sebab apa? Ada yang lain lagi dia cinta. Jadi kalau dia beramal pun dia tak ikhlas. Atau dia tak beramal. Jadi orang yang tak beramal dengan beramal tak ikhlas ni dikuang sama, tak diterima. Jadi tuntutan kalimah tu, tiada yang ku cinta melainkan Allah tu, Allah kita cinta lebih dari segala. Atau lain daripada Allah semua tak cinta melainkan. Ini sangat jarang lah orang boleh capai. Semua tak cinta. Duit tak cinta, kerja tak cinta, isi apa pun tak cinta. Allah aja. Ini luar biasa punya. Ini nama kekasih Allah. Boleh dibilang lah kat dunia ni. Kalau ada pun, kadang pura je kekasih Allah. Ada. Jadi sekarang tuan boleh tanyalah diri tuan. Bukan tanya diri orang lain. Saya ni cinta Allah lebih ke? Ataupun cinta lain pada Allah lebih? Kalau jawab lain pada Allah lebih, itu nama kita mempersekutukan Allah. Jadi Allah kendaki paling kurang Allah lebih daripada yang lain. Tak banyak pun, sikit dia lebih. Itu namanya kita punya kalimah tu taklah kuat sangat. Kalau banyak kita lebih Allah, kuatlah. Langsung tak ada, sangat kuatlah. Jadi kita dinamakan suci. Berapa banyak kalimah dalam tu ada, dalam hati kita tu.
So Allah SWT nak sucikan kita. Maknanya Allah SWT mahu kita ni tak dinodai lah dengan cinta selain dia. Kalau kita dinodai dengan cinta selain dia, kita ni orang tidak suci. Atau lain bahasa, kotor, busuk, buruk, tidak suci. So Allah SWT bagi Islam untuk sucikan kita. Pertama, maksud suci itu suci daripada segala cintalah selain daripada Allah Ta'ala. So Samad ni orang suci ke tidak? Jawab. Betul. Betul. Hanzalah suci ke tidak? Betul. Yazid tentu sekali tak suci lah. Jadi bila tak suci tu, amal yang keluar dari badan kita tu boleh suci. Apa pun buat, banyak mana pun, dia takkan suci. Sebab itu kita kena sucikan. Maksudnya sucikan hati. Hati apa? Apa kita percaya. Dan apa kita percaya itu mempengaruhi apa kita fikir. Dan apa kita percaya dan apa kita fikir mempengaruhi apa kita buat. Jadi kalau kita tidak suci, apa kita buat itu tidak suci. Bila tidak suci, namanya tak diterima lah. Lain bahasanya, kita letih lah. Letih, beramal banyak, tapi sepanjang hayat mengajar agama, ya baguslah nampaknya. Tapi last masuk neraka. Banyak sedekah, tak suci, masuk neraka. Jadi Rashidi, jangan sangka dia banyak amal, dia boleh masuk syurga. Kalau amal dia tak suci, amal dia tak suci bila hati tak suci lah. Dia ada cinta selain Allah lebih. Macam Sufyan. Jadi bila dia tak suci, takkan amal yang keluar dia jadi suci? Tentu tak jadi suci kan? Bila tak suci, tentu tak diterima. Allah Subhanahu Wa Taala tak terima amal yang tak suci. Allah terima amal yang sikit suci. Macam ada Allah lebih sikit tapi tentulah Allah suka sangat dengan amal yang sangat suci, yang tak dinodai, yang buat hanya untuk Allah, tak ada belakangnya apa-apa pun. Jadi tuan-tuan ada faham tak dalam bahasa yang mudah diterang kenapa orang yang tak beriman dan beramal saleh ni, orang yang tak beriman ke tahap yang Allah mahu, dia punya amal tak saleh atau tak suci. Jadi dia hanya suci beramal saleh bila dia sampai tahap yang Allah mahu dan lebih. Jadi untuk dapat iman seperti itulah Allah bagi perintah untuk sucikan kita. Sedia korban harta diri, maksudnya untuk menegakkan agama. Jadi Allah beritahu, adakah aku nak beritahu kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari api neraka, azab yang pedih, iaitu beriman dan beriman pada Allah dan Rasulnya. Lepas tu berjihad. Berjihad ni berjihad di jalan Allah. Mana berjuang dengan harta dan diri. Kalau tak ada harta diri, nama dan diri dan nyawa lah. Bersedia berjuang dengan harta dan diri. Berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum dengan harta, wa anfusikum dengan diri. Itu kalau tak sedia buat, taklah jadi suci. Macam Sufyan,
Dia tak nak. Nak ke tidak sekarang? Tak nak. Dia mengiling. Jadi mana boleh jadi suci? Boleh. Kalau tak suci, boleh masuk syurga. Pendi. Kan Allah bagi tahu tadi, sedakkah aku beritahu kamu satu perniagaan. Satu perniagaan means a bargain. You bagi ni, Allah bagi tahu. Allah akan selamatkan kamu dari api neraka, masuk dalam syurga. Kalau kamu sedia. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Maknanya kamu mengucaplah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu, lepas mengucap, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Berjihad jalan Allah tu maknanya menegakkan agama. Agama dalam diri kamu sebenarnya. Bila kamu berjuang di jalan Allah ni, buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran, buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan harta diri kamu, sebenarnya kamu menegakkan agama bukan pada diri orang lain. Mensucikan diri kamu, bukan mensucikan orang lain. Tapi namanya menegakkan agama. Agama di mana? Dalam diri kamu. Allah akan sucikan diri kamu. Dan Allah tegakkan agama dalam diri kamu. Dengan asbab itu kamu terpelihara dari api neraka. Jadi kalau kamu tak sedia berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri, tak sedia keluar 4 bulan, kalau disuruh keluar 6 bulan tak sedia, 3 hari tak sedia, semua tak. Nak sikit saja, tak boleh. Kerja berjihad di jalan Allah ni dia ada 2 kerja. Kerja tempatan dan kerja keluar. Yang keluar tu fardu kifayah, yang tempatan tu fardu ain. Tapi orang tak faham semua ni sekarang. Sebab tak buat, mana nak tahu hukum. Tanyalah ustaz besar yang tak buat kerja dakwah, tanya hukum, dia tak tahu. Yang buat dakwah pura-pura macam tabligh pun tak tahu. Tabligh tu dia tak tahu sebab dia bukan buat kerja dakwah. Kata je kerja Nabi lah. Saya nak keluar 40 hari buat kerja Nabi. Satu orang buat tulis kat Facebook. Dia bukan buat kerja Nabi, buat kerja ulama orang India yang salah faham tentang kerja Nabi. Kerja Nabi bukan macam tu. Jumpa orang Islam aja tak ada. Tanyalah seluruh ulama-ulama yang ikhlas lah. Kerja Nabi tu jumpa orang Islam aja ke? Mesti saya pasti dia jawab tak. Kerja Nabi itu jumpa semua manusia. Bukan jumpa orang kafir lah. Jumpa semua manusia yang mungkar, yang buat mungkar. Tahu? Diajak supaya dibuat dengan mengajak dia kepada kebaikan. Bukan usaha orang Islam saja, bukan usaha orang kafir saja. Kalau you cakap kerja Nabi itu ajak orang kafir saja, mana betul? Allah bagi tahu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Manusia itu bukan orang kafir saja, dan manusia itu bukan orang Islam saja. Macam itu punya jelas dalam Quran. Ulama tabligh macam lah dia cakap. Saya boleh tipu semua dia dengan bagi tahu dia yang belum masa lagi. Semua jemaah tabligh seluruh dunia terima. Nampak sangat dia tabligh ni lembu. Namanya. Tak berani dia. Seorang aja berani. Saya tak terima tu semua. Saya tak terima dulu. Dulu pun saya tak terima, tapi saya ikut je tabligh tu. Bukannya saya terima, saya diam. Yalah, saya tak tahu buat kerja tu kan. Jadi Allah tak ilhamkan kat saya macam nak dakwah bukan Islam. Jadi saya tak adalah nak mengada-ngada. Tapi saya tak pernah percaya bahawa kerja Nabi tu untuk orang Islam saja. Aduh. Jadi Bayi Wahab cakap jemaah tabligh ni hanya untuk orang Islam. Saya bilang ini Bayi Wahab ni cuba nak tipu saya. Saya tak nak ikut dia. Mana boleh saya ikut dia? Anak buntut Bayi Wahab tu tak berharga, dia buntut Nabi. Buntut Nabi lebih berharga dari segalanya. Walaupun Bayi Wahab tu sayang saya, dia tunjukkan sayang saya yang amat sangat tau. Saya tak nak ikut. Saya bukan ikut sebab saya sayang dia.
Saya ikut sebab dia benar, boleh saya ikut. Dia tak benar, saya tak ikut. Dia sayang macam mana saya pun, saya tak ikut. Jadi sebab itulah saya selamat dan berjaya. Kalau saya ikut kekasih saya Bayi Wahab, mana Allah saya tak kasih lah. Bayi Wahab saya kasih lebih daripada Allah. Tak boleh. Saya tak ada kasih orang lain lebih daripada Allah dan Nabi. Sebab itu saya tak terima, saya sedia tinggalkan ini jemaah tabligh yang pura macam bagus sangat. Nah, jadi dia ulama dia Maulana Sa'ad tu yang sekarang tak tahu mati ke hidup, bagi tahu belum masa lagi. Seluruh jemaah tabligh bodoh macam lembu. Tak ada satu yang kata betul Dr. Naswar kamu. Dia semua kata Dr. Naswar ni engkar kepada ulama. Kamu taat ulama, dia kata. Saya nak taat ulama, buat apa? Saya kena taat Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tak ada ulama betul itu. Ada tulis ati'ullah wa ati'ur Rasul. Wa ulul amri, amri ada. Minkum. Ulama tak ada. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sebab itu saya tengok tabligh ni terdiri dari semua orang bodoh. Termasuk Samad lah. Yang ikut tabligh. Yang kamu semua yang ini lagi bodoh lah. Tabligh pun saya tak ikut. Bukan dia pandai. Kan? Tabligh tu bodoh. Yang tak ikut tabligh lagi bodoh. Ikut dunia je. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni kita kalau selain Allah kita cinta lagi, kita akan ikut dia. Kalau saya cinta Bayi Wahab tu lebih pada Allah, saya akan ikut dia. Saya pun okey, saya akan buat tabligh. Kerana tabligh ni usaha orang Islam. Saya jangan cuba nak mengada buat dakwah bukan Islam. Jadi bila saya tak mau ikut, saya pilih Nabi, saya pilih Allah, saya buat ikut Quran lah. Saya tak buat tabligh lah. Kenapa nak buat tabligh pula? Tabligh hanya usaha orang Islam. Saya tak tahulah Bayi Wahab dia tahu tak dia salah bila dia cakapkan saya. Saya tak mau terima. Itulah poin dia yang saya dah buat keputusan untuk tinggalkan tabligh. Saya tak mau lagi. Sebab Bayi Wahab yang dikagumi sebagai ikon tabligh dah bagi tahu saya. Tabligh ni usaha untuk orang Islam. Mana boleh saya terima? Kalau Bayi Wahab pun dah faham macam tu, Assalamualaikum, saya bilang. Tak ada saya nak ikutnya. Saya dari dulu lagi tak percaya dakwah ni hanya untuk orang Islam. Lepas tu saya mula buat dakwah. Saya dah dakwah orang bukan Islam semua kat Australia tu. Saya dah buat dah. Tiba-tiba tabligh datang, jangan buat yang itu. Belum masa lagi. Saya sebenarnya tak nak percaya dia, tapi saya ikut dululah tengok betul ke. Sebab Allah ni dah pilih saya. Bukannya boleh orang tipu-tipu saya. Kalau saya tak dipilih oleh Allah macam Samad, ikutlah. Dia keling, lepas tu dia tengok ini pun usaha dari India. Saya mau ikutlah, bukan sebab dia betul. Usaha orang India. Banyak orang India kat Malaysia ni ikut tabligh sebab dari ulama India dan di seluruh dunia pun. Bukan dia kira betul ke tidak. Asabiah banyak. Jadi saya Melayu ni, saya tak nak ikut India ni kalau tak betul. Banyak Melayu yang bodoh lah ikut India tu. Yang paling akhir saya nak ikut orang India lah. Tapi kalau orang India tu betul, saya ikut lah. Dulu mula-mula saya ikut tabligh. Tapi kalau tak betul, memang saya tak nak ikut. Tapi dalam jemaah tabligh ni, dia orang lebih baik daripada semua yang lain. Yang lain tu langsung tak nak mujahadah. Langsung tak nak korban harta diri. Semua nak dunia aja, tak mau. Jadi dalam jemaah tabligh tu ada Quran yang diikut, ada yang dia tak ikut. Dia tak boleh. Ini macam Yahudi. Ada ayat dia ikut, ada yang tak ikut. Korban harta diri tu ada bi amwalikum wa anfusikum. Tapi jihad tu wajihadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dia tu tak betul. Tabligh tu. Dia tak ada jihad kat situ. Dia beritahu orang keluar 40 hari, 4 bulan, 3 hari tu jihad. Mana jihad tu? Jihad apa? Makan, minum, pergi gas, ajak orang pergi masjid. Jihad dah.
Jihad ni mengajak manusia kepada Allah. Mengajak semua manusia, Islam tak Islam, kepada kebaikan. Dengan mengajak mereka kepada kebaikan supaya tercegah mungkar dia. Jadi mungkar yang paling besar yang dibuat oleh orang bukan Islam ialah mereka tak mau mengucap kalimah yang Allah telah beri pada seluruh manusia untuk islahkan manusia ini, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mungkar yang besar yang dibuat oleh orang yang telah mengucap ialah selepas mengucap mereka tidak buat kerja yang menunaikan hak mengucap, yang menyebabkan dia menjadi suci. Itu tak buat. Jadi kotorlah. Apa kerja tu? Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dalam dunia ni sebelum saya cakap ni tak ada siapa faham ni. Tak ada siapa, seorang pun tak ada. Sehingga kini tuan. Tapi mudah-mudahan lah nanti dia orang akan faham. Tak ada siapa faham. Kamu pun tak faham, kamu dengar je saya. Tak nak ikut betul ke tidak? Macam Sufian tak nak ikut betul. Kalau betul-betul percaya saya, ikutlah. Ni tak. Sikit-sikit je nak ikut. So korban tak nak. Bi amwalikum wa anfusikum. Cakap Quran pun tak dengar. So nak dengar apa lagi? Dr. Nasrah ni, dia tafsir Quran 84 kitab. Dengarlah sikit cakap. Dia tu awak apa kitab awak tulis? Sufian, awak faham ke Quran tu? Mengeling pula dia. Awak nak ikut Quran? Bila saya cakap kat kamu, apakah asal kamu tak nak ikut? Keluar 4 bulan. See? Dia nak ikut Quran, tapi bila dia tahu bangkit Tuhan, dia tak nak ikut. Dia kata, Amisah tak faham Quran, saya faham lagi. Quran tak ada suruh kita korban dan semua. Dah. Maknanya kalau kita tak nak ikut, kita tak percaya namanya. Kalau kita tahu itu benar, keluar jalan Allah tu benar tak Sufian? Benar. Tapi kalau kita tak nak ikut, maknanya kita orang apa? Namanya orang bodoh. Orang bodoh ni, dia tahu yang benar, dia tak nak ikut. Namanya apa? Bodoh. Jadi bila orang bodoh ni, tempatnya kat mana? Neraka lah. Janganlah marah pula bila masuk neraka nanti. Apa pasal aku kena masuk neraka? Dan kau bodoh. Tahu yang benar pun tak nak ikut. Pending kau pandai ke bodoh? Tempat kau kat mana? Neraka kalau tak mau jadi pandai. Tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala tak masuk orang bodoh ni ke dalam syurga dia. Kalau nak jadi pandai, yang benar tu ikut, yang salah tu hilang. Misal ni orang bodoh, orang pandai. Sebab saya ikut bukan yang salah, saya ikut yang benar. Kalau bukan saya yang cakap benar, Allah tak pilih saya jadi naib Nabi ni. Tak pilih, tak ada. Allah takkan pilih orang bodoh jadi naib Nabi. Kan? Mengikut aja ni. Betul tak? Menipu tak boleh. Cakap yang salah tak boleh. Jadi ini semua nak tipu. Yang betul pun tak nak ikut. Bodoh lah. Jadi kita kalau tak nak ikut yang benar, makna kita tidak nak disucikan. Kita kena jadi suci. Islah namanya tu, suci. Bila kita suci, baru amal suci. Amal yang keluar daripada kita. Atau namanya amal soleh. Beriman, beramal soleh. Kalau hati tu suci sangat, langsung tak ada cinta, dengan izin Allah hati saya lah setakat ni, amal saya tentu suci. Sangat suci. Dan sangat suci. Bila naik ke langit, dia punya amal tu lain macamnya, bercahaya-cahaya. Dan tentulah doa saya kabul, kan? Dan tentulah saya angkat tangan aja, dan Allah bagi saya alat untuk tahu apa dia mahu, supaya saya berbuat mengikut apa dia suka. Bila saya berbuat apa dia ikut dia suka, apa saja amalan saya buat ikhlas.
Tak boleh, tak mungkin tak ikhlas sebab saya buat ikut apa dia suka. Jadi bila amalan ikhlas tu, bercahaya lah. Jadi bila bercahaya tu, hati tu bercahaya, akan nampak kat muka saya lah. Samad aja tak nampak muka saya bercahaya. Samad nampak tak? Apa? Biasa. Nampak muka biasa. Kenapa Samad nampak muka biasa? Sebab tak diberi taufik untuk tengok muka saya bercahaya. Dulu satu hari Zahari Allah buka hijab kan dia. Dia tampak muka saya bercahaya. Untuk memberi pengajaran kepada dia bahawa saya ini bukan orang buruk. Tapi dia masih je lari dari saya. Samad tak diberi taufik tengok muka saya. Siapa ada di antara kamu ni diberi? Tak ada. Tu ada satu orang Indonesia, dia tengok ada cahaya pergi dekat kat saya. Saya ke suara ke apa tak. Ada orang kadang Allah buka nampak. Begitu ya Nabi SAW. Allah nampakkan, ada Allah tak nampakkan, kan? Jadi Samad langsung tak nampak muka saya bercahaya. Ian nampak je bercahaya-cahaya muka ya. Inilah nampaknya dihilang, tidak dibuka hijab tu. Nanti kalau buka hijab pula, tak tahu pula apa jadi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, tetapi bila mati nanti, bila waktu hari pertama Nabi SAW di akhirat, muka Nabi bercahaya sangat. Sahabat tengok. Masa tu akan dizahirkan betul. Muka tu bercahaya. Jadi bapa-bapa tuan yang mulia, kita kena diislahkan. Kerja yang pertama kita kena buat ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan pengorbanan harta diri. Kadang kita tak tambah tu. Buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Stop. Dia dengan pengorbanan harta diri. Baru boleh jadi islah. Bila kita buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri, cinta harta diri keluar. Dan cinta Allah masuk. Itu yang bercahaya tu. Yang tak bercahaya tu cinta selain Allah. Cinta anak, cinta bini, cinta kerja, cinta duit, kan? Itu semua gelapnya. Gelap. Dan bila amal gelap, muka nampak gelap lah. Macam, kan? Muka Samad tu kau tengok bercahaya ke tak? Malak ke? Malak. Muka kau? Saya tak nampak muka saya. Kau tengok muka dia? Sama lebihnya. Tak ada. Nampak. Muka Anzala tu. Jadi artinya. Ini orang yang tak nampak, mana boleh nampak. Orang yang hati dia gelap. Tak boleh nampak, kan? Kalau kita tengok muka pun tak berapa betul kadang, kan? Nampak bercahaya tapi tak apa. Jadi yang sebenar-benar tahu adalah Allah, kan? Jadi kita kalau tak nak keluar jalan Allah tu, memang hati tu tak bercahaya. Kalau kita banyak langgar perintah Allah, kita cinta lebih orang lain pada Allah, lebih pada Allah, tak mungkin muka bercahaya. Sebab itu bila kita ada kali buat dosa, dia jadi gelap. Kita boleh rasa lah. Jadi itu kat dunia aja. Sebab itu nanti orang-orang ahli syurga, dia diberi cahaya di muka dan di tangan kanan dia. Dengan cahaya tu dia berjalan ke syurga. Dan orang-orang munafikin minta dekat dia, kan kita dulu sama di dunia, bagilah sikit cahaya kamu. Orang tu kata tak boleh. Jadi Allah terus letakkan dinding, pisahkan orang munafikin tu daripada orang beriman dan beramal soleh. Jadi ini yang berlaku nanti. Katakanlah antara kamu ni ada yang bercahaya, ada yang munafikin.
Yang munafikin tu takkan ada cahaya. Kan? Kan kita dulu sama dekat rumah Istiqbal. Rupanya kita munafikin kan. Bayar sekali yo. Duduk bayan sekali, semua sekali. Kenapa pula kita tak ada cahaya? Bagilah. Allah terus bagi dinding. Jadi jangan kita tipu Allah. Orang munafikin ni dia nak tipu Allah. Dia nak bersama orang beriman, dia mengucap kalimah sama, tapi hatinya bukan untuk Allah, untuk dunia. Jadi kalau kita munafikin, mana hati kita tetap suci lah. Kita tak mau sucikan dia. Kita mau sebelum kita mati, hati dan roh kita tu disucikan. Dan Allah bagi tahu kena buat kerja, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Okey.